Baik, kita pergi kepada pedagogi. Ya. Yang pertama, bagaimana strategi kita menggalakkan murid berfikir? Di sini ya. Baik, dia bergantung kepada pedagogi yang ada tersebut. Kadang-kadang pedagogi tersebut kalau dia berbentuk konstruktivisme, tuan-puan ataupun melaksanakan konstruktivisme, memang dia ada unsur-unsur berfikir di situ apabila pelajar membina pengetahuan dan pengalaman sendiri. Okey? Baik. Apabila saya bercakap tentang pedagogi ini, saya ingin berkongsi tentang pedagogi pembelajaran bermakna. Okey, kita namakan sebagai kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Dan pedagogi ini merupakan pedagogi bukan yang baharu lah, tetapi boleh dikatakan yang terbaru dan telah dijenamakan oleh Kementerian itu sendiri dan IPG sendiri telah mengambil langkah ke hadapan. Okey, dan kalau kita lihat kapasiti pedagogi pembelajaran makna ini telah dilaksanakan di IPG dan sekarang ini di peringkat sekolah secara perlahan-lahan bagaimana dia dilaksanakan. Okey, apa yang menarik tentang definisi operasi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, kalau kamu anda tuan-puan melihat slide ini, iaitu dia pelajar ni dia dapat menguasai kemahiran, okey, dan pengetahuan dalam kerja khusus. Okey? Ini dalam konteks kerja khusus. Kalau tuan-puan, pelajar dapat menguasai kemahiran dan pengetahuan dalam konteks pengajaran tuan-puan. Okey? Baik, yang kedua pula, pelajar dapat menggunakan kemahiran dan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan kemahiran dan pengetahuan baharu. Dan yang ketiga, pelajar dapat menggunakan kemahiran dan pengetahuan baharu tersebut dalam kehidupan seharian. Dan kalau kita lihat definisi operasi dia ini, okey, apabila kita sudah setting dalam kepala kita, okey, keadaan dia begitu, dan kalau tuan-puan lihat sendiri, yang ketiga ini, iaitu yang kedua, pelajar dapat menggunakan kemahiran dan pengetahuan diajar tersebut untuk menghasilkan kemahiran dan pengetahuan baharu, maknanya dia sudah pergi kepada mencipta sesuatu itu, menghasil sesuatu itu, iaitu pergi pada level yang tertinggi. Okey, apatah lagi kalau pedagogi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, dia bukan saja pelajar itu dapat knowledge dan skill itu, tetapi skill itu dia dapat gunakan dalam kehidupan seharian mereka. Dan ini merupakan definisi operasi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang harus dikuasai. Ya? Okey. Dan kalau kita lihat elemen-elemen dia, okey, elemen-elemen pedagogi itu, saya hanya bercakap tentang amalan pedagogi itu dikatakan proses gabungan amalan pedagogi dan amalan inovasi. Jadi apabila dia bercakap tentang inovasi ini, kita tidak lari daripada aras-aras yang tinggi seperti penilaian dan aras berfikir aras tinggi seperti mencipta ini. Okey, dia selari. Okey, selari dengan pedagogi itu. Sebab itulah apabila kita menggunakan sesuatu pedagogi itu, okey, adanya elemen-elemen kemahiran berfikir itu, sebenarnya secara tidak langsung kita telah menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau di IPG sendiri katakan, apabila para pensyarah merungkai katakan dan dia bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan C6 ini, dan apabila soalan itu ditanya, okey, dan digunakan dalam pedagogi, digunakan dalam tutorial, maknanya pensyarah itu telah melaksanakan amalan berfikir aras tinggi itu sendiri. Okey, maknanya dalam pedagogi itu sendiri, kalau kita menggunakan pendekatan tersebut secara langsung, okey, kemahiran berfikir aras tinggi ini dapat diterapkan. Begitu juga dengan model pembelajaran kemahiran berfikir kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, KPPB ini. Saya hanya ambil satu contoh sahaja tentang learning to learn, iaitu belajar cara belajar, iaitu aspek metakognitif. Dan kalau kita lihat metakognitif ini ialah kita berfikir cara berfikir. Dan di dalam model KPPB ini, dia ada 5 model. Saya hanya bercakap 2 model ini saja. KPPB ini, okey, kalau kita lihat dari segi metakognitif, kemahiran berfikir, kalau guru itu menerapkan cara berfikir dalam pembelajaran, iaitu untuk memandu pelajar belajar cara belajar, maknanya kita sudah menerapkan kemahiran
berfikir itu sendiri. Macam saya menggunakan Placeit itu sendiri. PLECIT. Itu ialah metakognitif. Macam mana kita berfikir dalam berfikir. Okey? Apabila kita menggunakan Placeit, kita akan ingat itu apa? Itu Placeit. Okey? P untuk apa? L untuk apa? E untuk apa? C untuk apa? I untuk apa? T untuk apa? Contohnya T untuk tools katakan. Jadi maknanya di situ kita gunakan satu pedagogi yang ada ketika itu ataupun mana-mana pedagogi. Saya mengambil contoh KPB ini, maknanya dia sudah menerapkan kemahiran berfikir. Jadi strategi pertama ini kita menggunakan pedagogi yang betul. Dan apabila kita menggunakan pedagogi yang betul, maknanya kita sudah menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan apatah lagi dalam model yang ketiga dalam KPBB ini, iaitu menerapkan 6 kompetensi global deep learning ini, kalau kita perhatikan pada pada visual tentang ke-6 ini, dan ditekankan di sini bagaimana creativity dan aspek critical thinking merupakan aspek yang diambil kira dalam meningkatkan kompetensi global deep learning ini, iaitu amalan pedagogi kita menerapkan unsur-unsur critical thinking dan creativity. Apabila kita bercakap critical thinking, memang aras dia tertinggi. Apabila kita bercakap creativity, memang aras C6. Jadi maknanya di sini tuan-puan, apabila kita menerapkan pedagogi, sesuatu pedagogi itu, terutama pedagogi sesuai dengan pedagogi baru, maka insya-Allah kita dapat menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi. Ini kompetensi global pembelajaran bermakna. Sub-sub yang telah dinyatakan itu.